hijrah yang disebut oleh Nabi SAW, la hijrata ba'dal fatah, tidak ada lagi hijrah selepas fatah, yakni Fathul Makkah. Dengan maksud setelah kota Mekah dibuka, maka tidak ada lagi kewajipan untuk berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Dan itu hijrah yang telah berakhir. Tapi hijrah yang akan tetap ada sampai ke hari kiamat, disebutkan para ulama, adalah hijrah daripada 3 perkara kepada 3 perkara, iaitu hijrah daripada kekufuran kepada keimanan, yang ini sentiasa ada sampai ke hari kiamat. Dan hijrah daripada kelalaian daripada Allah kepada ingat kepada Allah, daripada lalai kepada ingat. Dan hijrah daripada maksiat kepada taat. Dan itulah 3 hijrah yang akan ada sampailah ke hari kiamat. Dan kita sebagai orang beriman mesti berusaha untuk capaikan ketiga-tiga hijrah ini. Hijrah daripada kufur kepada keimanan, alhamdulillah kita dah beriman. Cuma hijrah yang kedua, yang terakhir, daripada kelalaian kepada ingat akan Allah Subhanahu Wa Taala, dan daripada maksiat kepada taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah tugas pada da'i ila Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mengajak orang daripada lalai kepada ingat, daripada maksiat kepada taat. Baik, bila seseorang itu dah mula berhijrah, dah mula meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu, seperti kata Nabi SAW, al-hijratu apa kata Nabi SAW, hijrah itu adalah bila mana kamu meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bagi hijrah tu, berhijrah daripada perkara yang tak baik kepada perkara yang baik. Memang sunnatullah Subhanahu Wa Taala, kalau kita dah mula berubah ke arah yang lebih baik, tentangan dan kecaman akan lebih banyak berbanding daripada sebelum kita berubah. Sebelum kita berubah kena kecam juga, tapi setelah kita berubah akan lebih banyak kecaman-kecaman yang kita akan terima. Dan especially lebih teruk lagi adalah daripada orang terdekat daripada kita, kadang-kadang daripada keluarga kita sendiri. Sebab itu ada kata-kata ulama mengatakan, Al-aqarib humul aqarib. Al-aqarib humul aqarib. Kerabat-kerabat kita kadang-kadang menjadi aqarib, yakni kalajengking yang akan menyengat kita, yang akan menyusahkan kita untuk taubat, dan mereka akan menghalang kita dan mengecam kita. Dan itu adalah sunnatullah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang berlaku pada Nabi SAW sendiri. Kebanyakan keluarga Nabi sendiri, saudara Nabi sendiri, sepupu sepapak Nabi sendiri yang menghalang Nabi SAW. Maka kalaulah perkara itu berlaku pada Nabi, maka tak mustahillah ia akan berlaku pada kita. Dan setiap daripada kita yang dah mula berhijrah pasti akan melalui proses ini. Dan kalau kita rasa benda itu ada, maka ketahuilah apa yang kita menuju itu benda yang betul. Takut-takut kita berhijrah tapi tak ada orang kacau kita, semua okey je, tak ada orang kacau, semua macam semua puji, tu kena berhati-hati. Maka ada something wrong, yakni perkara kita buat tu mungkin tak betul. Tapi kalau kita dah berhijrah, tiba-tiba yang ni tak suka kawan kita, yang ni tinggalkan kita, orang ni kecam kita, orang ni kutuk kita, maka itu kita kena bersyukur. Sebab apa? Itu kita dah lalu jalan yang sama dengan jalan Nabi SAW. Dalam surah Yasin Allah sebut apa? Qalu inna tayyarna bikum. Apa? La illam tantahi arjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Ketika mana Nabi Isa AS hantarkan beberapa pendakwah untuk pergi berdakwah kepada kaum yang duduk di kampung itu, maka mereka mengatakan, kemarau yang kami lalui ini, kurangnya harta kami, ramai yang sakit ini disebabkan kamu, wahai pendakwa-pendakwa. Jadi mereka katakan para pendakwah ni ataupun orang yang baru berhijrah ni membawa sial, membawa perkara yang tak bagus. So apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Qala ta'irukum. Kata Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan balasan dialog yang perlu kita balas kepada mereka. Tetapi sebenarnya dialog itu dibalas dalam hati sahaja, bukan dibalas depan muka mereka. Iaitu bukan kita yang menjadi sebab keburukan. Qalu ta'irukum ma'akum a'idzukirtum. Kalau kamu tahu, kalau kamu ingat, sebenarnya kejahatan ataupun musibah yang datang itu disebabkan maksiat kamu, bukan disebabkan kami berubah menjadi baik datang kemaksiatan itu. Jadi bila ada orang-orang yang halang kita ataupun kata kita ni acah-acah halim lah, bajet lah, lebay lah kita, bila kita dah mula pakai pakaian sunnah, mungkin kita dah mula datang ke masjid, kita dah mula tunjukkan tanda-tanda orang-orang yang soleh. Mungkin kita orang soleh tapi kita pakai pakaian mereka mungkin, dan mungkin kita share status yang baik.
Maka apa yang kita kena balas kepada mereka, ini untuk kita balas kepada mereka adalah kita minta supaya yang pertama kena berterima kasih. Sebab bila mana seorang itu sebutkan keburukan kita, kadang-kadang keburukan itu mungkin memang ada pada kita. Sebab itu kata Sayyidina Umar, aku berterima kasih kepada orang yang menyebutkan kekurangan aku, kerana orang yang kasih kepada aku takkan sebutkan kekurangan aku. Jadi kadang-kadang kita ni kena berterima kasih kepada musuh kita, sebab kalau tak ada mereka, kita tak tahu apa kekurangan kita. Jadi kena berterima kasih kepada mereka. Mungkin apa yang kamu tahu tu sikit, tapi apa yang Allah tahu lebih banyak. Seperti mana kata Sayyidina Ali Zainal Abidin ketika dicemooh, ketika dikeji, macam inilah juga. Bila dah mula berbuat baik, orang cemooh dia, orang keji dia. Kata riak lah, kata apa benda lah. Dia kata apa yang kamu sebut tu betul, tapi sikit. Apa yang Allah tahu lebih banyak lagi tentang keburukan diri aku. Jadi itu kita punya balasan kepada mereka. Hendaklah kita berterima kasih, dan kita tak perlu membalas dengan kejahatan. Kejahatan tak boleh didawat dengan kejahatan. Dia kata kita buruk, kita nak kata di balik buruk, tak akan menyelesaikan masalah. Maksiat tak boleh dihentikan dengan maksiat yang lain. Kejahatan tak boleh dihentikan kejahatan yang lain. Kejahatan mestilah dibalas dengan kebaikan. Itu solusinya. Jadi kita kena puji mereka. Mungkin baik, aku tak baik. Apa yang aku salah, kamu tegur aku. Kita kena balas dengan kebaikan. Itu balasan kita kepada dia. Dalam masa yang sama, dalam hati kita kena rasa mungkin apa yang mereka kata itu adalah betul. Mungkin kita belum ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita cuba untuk usaha supaya kita sampai pada tahap ikhlas yang sebenar. Tetapi jangan risau, apa yang kita buat tak ada orang semua akan redha. Apa benda pun kita buat, tak ada seluruh dunia akan redha pada kita. Sebab itu katakan ridha nas ghayah la tudrak, wa ridha Allah ghayah la tudrak. Ridha manusia itu nak suruh orang semua suka pada kita, tak ada yang kecam kita, itu adalah kemuncak yang mustahil kamu akan sampai padanya. Tetapi nak cari ridha Allah adalah kemuncak yang pasti kamu akan dapat. Fatruk ma la yudrak, watruk ma la yudrak. Maka tinggalkanlah perkara yang tak tercapai, dan ambillah perkara yang kamu boleh capai, iaitu mengharapkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, qad qila innal ilaha dzu waladin wa qila innar rasula qad kahina ma naja Allah wa rasuluhu ma'an min lisanil wara fa kaifa ana. Telah dikatakan bahawasanya Allah tu ada anak. Allah ni pencipta lah. Ada lagi orang tuduh dia. Tuhan sekalian alam, masih lagi dituduh, masih lagi difitnah, dia tu ada anak. Nabi SAW waqila inna rasul qad kahina. Nabi yang paling akhlak baik, yang paling comel perangai pun dikatakan dia ni buat sihir, dia ni buat perkara yang tak baik. Kalaulah Allah dan Rasul pun tak selamat daripada lisan manusia, manajar Rasulullah, manajallahu wa rasuluhu ma'an min lisanil wara fa kaifa ana. Macam mana aku pula nak selamat? Allah pun tak selamat daripada kecaman manusia, aku siapa? Sayyidina Ali kata. Maka kita mesti akan dikecam. Tapi pastikan kecaman yang kita terima itu kecaman yang sebenarnya kita buat benda yang betul. Takut-takut memang salah kita buat tu. Maka wajar dikecam. Walaupun yang mengecam tak patut sepatutnya. Siapa kita untuk judge orang? Tapi itu sebagai pengajaran kepada kita dan sebagai suntikan semangat untuk kita berubah kepada yang lebih baik. Jadi kita kena pandang setiap perkara sebagai positif. Kita tukar charge negatif jadi positif. Wallahu a'lam.